Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera saya ucapkan kepada anda yang sudi klik video ni. Dan tak lupa juga saya ucapkan ribuan terima kasih kepada para subscriber saya yang sentiasa menanti video-video yang terbaru dan terkini dalam channel saya, iaitu Numan Hafizi Alfan. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua. So, apa khabar anda semua? Semoga anda semua sentiasa dalam keadaan sihat walafiat dan sejahtera. Saya doakan juga agar kita semua sentiasa dalam rahmat dan lindungan daripada Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. So, apakah topik perbincangan kita pada hari ini? So, jangan lupa tonton video ini sehingga habis. Dan tanpa buang masa, kita teruskan kepada fokusan video kita pada hari ini. Terbaik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan kepada perbincangan pada hari ini, iaitu mengenai tajuk 14 Februari ya, iaitu hari memperingati Lieutenant Adnan. Dalam kegairahan masyarakat terutamanya generasi muda pada hari ini yang menyambut tarikh 14 Februari sebagai Valentine's Day ataupun hari memperingati kekasih, kita terlupa bahawa pada tarikh itu juga mencatatkan satu peristiwa penting yang perlu diingati untuk membangkitkan semangat cinta dan kasihkan kepada negara. Tarikh 14 Februari menyaksikan satu tragedi, iaitu satu pengorbanan dan satu perjuangan seorang anak Melayu yang tidak pernah merasa gentar berdepan dengan maut demi mempertahankan tanah Melayu dari penaklukan tentera Jepun. Walaupun tewas, namun perjuangan beliau tidak pernah ada noktahnya dan semangat itu terus membara bersama-sama pahlawan dan para pejuang tanah air yang lain sehingga ke hari ini. Mungkin ramai generasi muda hari ini masih tidak mengenali tokoh pejuang ini, iaitu Lieutenant Adnan Saidi. Beliau merupakan anak sulung dalam sebuah keluarga berketurunan Minangkabau, kelahiran Sungai Ramal, Kajang, Selangor, yang dilahirkan pada tahun 1915. Baik, kita teruskan lagi ya, latar belakang pendidikan dan perjalanan hidup beliau. Adnan mendapat pendidikan awal di Pekan Sungai Ramal dalam aliran Inggeris dan merupakan seorang pelajar yang pintar dan berdedikasi. Setelah tamat persekolahan, beliau memulakan kerjaya sebagai guru pelatih selama setahun sebelum memutuskan untuk menyertai tentera pada tahun 1933. Iaitu ketika beliau berusia 18 tahun. Beliau merupakan salah seorang daripada 25 orang anak Melayu pertama yang dipilih untuk menyertai pasukan askar Melayu dan berjaya menamatkan latihan serta terpilih sebagai rekrut yang terbaik. Pada tahun 1936, beliau dinaikkan ke pangkat sarjan dan setahun kemudian Lieutenant Adnan terpilih untuk mewakili pelatunnya dalam perbarisan memberi hormat di London bagi menyambut pertabalan Raja George yang ke-6. Tidak lama selepas itu, beliau sekali lagi dinaikkan pangkat kepada Kompani Sarjan Major dan dihantar ke Singapura untuk kursus latihan pegawai. Setelah menamatkan kursus, beliau dinaikkan ke pangkat Lieutenant Muda dan dilantik sebagai Ketua Pelatun ke-7 Kompani C. Lieutenant Adnan berkahwin dengan seorang guru di kampungnya, iaitu yang bernama Sofia Pakih Muda, dan beliau dikurniakan dengan 3 orang cahaya mata, iaitu 2 orang lelaki yang bernama Mohtar dan Zainuddin dan juga seorang anak perempuan, tetapi malangnya telah meninggal dunia tidak lama selepas kejatuhan Singapura ke tangan tentera Jepun. Pada tahun 1941, Lieutenant Adnan membawa keluarganya tinggal di Pasir Panjang dan ketika berita pihak Jepun bersedia menyerang Singapura, beliau membawa keluarganya kembali ke kampung mereka di Kajang. Dan pada ketika itu, isterinya sedang mengandungkan anak yang ketiga. Anak perempuan tadi lah yang cerita meninggal dia. Itulah kali terakhir Lieutenant Adnan bersama keluarganya sebelum beliau menemui ajal di tangan pihak tentera Jepun. Baik, kita teruskan lagi. Pertempuran di Bukit Candu. Pertempuran di Bukit Candu yang berlaku pada 14 Februari 1942 merupakan satu pertempuran yang sangat hebat yang merupakan lanjutan kepada pertempuran Pasir Panjang berlaku sehari sebelumnya. Bukit Candu dinamakan sempena kilang memproses candu yang dahulunya terletak di kaki bukit tersebut
dan merupakan garisan pertahanan terakhir tanah Melayu dari serangan tentera Jepun ketika itu. Bukit Candu merupakan kedudukan pertahanan penting di Singapura berasaskan dua alasan strategik, iaitu ia boleh melihat bahagian utara Singapura dengan lebih jelas dan merupakan laluan langsung ke kawasan Alexandra, yang mana terdapatnya depot bekalan peluru dan gudang utama bekalan makanan, hospital tentera dan kemudahan-kemudahan lain tentera British. Justru itu, lokasi ini perlu dipertahankan dengan sebaik mungkin. Pada 13 Februari 1942, Division Chrysanthemum, tentera Imperial Jepun yang handal di bawah pemerintahan Lieutenant General Renya Mutaguchi, telah melancarkan serangan ke pesisir selatan Singapura, iaitu pematang Pasir Panjang. Di lokasi tersebut telah dibedil dengan mortar dan meriam dengan hebatnya. Namun Kompani C dan Lieutenant Adenan yang ditempatkan di perkampungan Pasir Panjang telah membina benteng pertahanan regimen di kawasan tanah tinggi yang dikelilingi sebagai celah ataupun dalam bahasa Inggeris gap, telah memberikan tentangan hebat sehingga memaksa tentera Jepun beralah dan berundur, walaupun pasukan Jepun di bawah Major Kimura mempunyai bilangan anggota yang jauh lebih ramai. Pada tengah malam hari yang sama, Sepoy dengan kekuatan 42 orang terdiri daripada gabungan sebahagian anggota Regimen Askar Melayu, iaitu Regimen Kedua Tentera British dan juga Brigade India yang ke-44, telah diperintahkan untuk bergerak ke tapak pertahanan baru, iaitu di kawasan PT 226 Bukit Candu. Setelah memilih lokasi yang sesuai untuk pertahanan, Lieutenant Adenan memerintahkan anggotanya memperkukuhkan benteng pertahanan dengan beg pasir di sekeliling kawasan tersebut. Pada petang 14 Februari, pihak Jepun mengatur strategi menggunakan Helah dengan menyamar sebagai tentera Punjabi yang mewakili British Indian Army. Bagaimanapun, Lieutenant Adenan dapat menyerahi Helah tersebut apabila perasan sesuatu yang tidak kena dengan tentera bertuban yang marak itu bergerak dalam kumpulan berempat dan bukannya bertiga seperti tentera British. Menyedari Helah itu, Lieutenant Adenan membiarkan tentera tersebut menghampiri garisan pertahanan. Sebelum beliau dan anak buahnya telah melepaskan tembakan daripada mesin gun Lewis dan berjaya membunuh askar Jepun tersebut sekitar 20 orang, iaitu 20 orang musuh pada jarak dekat, serta tentera melancarkan serangan balas besar-besaran dalam bilangan yang lebih besar lagi. Pertempuran sengit berlanjutan di Bukit Candu dengan melibatkan pelbagai jenis senjata seperti granat, bayonet dan parang turut digunakan untuk menghalang askar Jepun daripada menguasai kedudukan tersebut. Namun, bilangan tentera musuh yang ramai tidak mampu dilawan oleh Lieutenant Adenan dan pasukannya. Pertempuran yang berlangsung selama 48 jam itu menyebabkan ramai jiwa askar Melayu terkorban dan tidak kurangnya yang cedera. Namun bagi Lieutenant Adenan yang juga cedera parah ketika itu, serangan hebat Jepun tidak mampu melunturkan semangat juangnya. Biar putih tulang, berputih tulang, jangan berputih mata. Itulah kata-kata yang membakar dan terus menyemarakkan lagi semangat juangnya dan rakan-rakan yang lain agar tidak gentar menghadapi Jepun demi mempertahankan tanah Melayu sehingga ketitisan darah yang terair. Namun Lieutenant Adenan tewas akhirnya kerana tidak mampu menandingi bilangan tentera Jepun yang terlalu ramai. Bukit Candu akhirnya ditawan Jepun dan beliau sendiri menemui ajal setelah diikat dan digantung di sebatang pokok lalu ditikam berkali-kali dengan bayonet Jepun. Mayat beliau dilarang diturunkan daripada pokok tersebut sebagai peringatan dan pengajaran kepada sesiapa yang cuba menentang. Jepun akan turut menemui nasib yang sama. Kematian Lieutenant Adenan merupakan episod perjuangannya seorang anak Melayu yang berjiwa cekal dan kental mempertahankan tanah air. Semangat dan pengorbanan beliau perlu dikenang dan disemai dalam setiap generasi muda hari ini dengan menjadikan 14 Februari iaitu tarikh untuk dikenang gugurnya seorang pahlawan dan pejuang negara. Lieutenant Adenan Wirabangsa. Lieutenant Adenan dianugerahkan dengan darjah Kebesaran Negeri Selangor oleh almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah pada tahun 2001 yang membawa gelaran Datuk. Keberanian Lieutenant Adenan turut diakui oleh Jeneral Yamashita yang dikenali sebagai Harimau Malaya.
Beliau mengatakan jika terdapat 10 orang Lieutenant Adnan, belum pasti Malaya jatuh ke tangan Jepun. Raja Leonidas dengan 300 orang tentera Sparta melawan 150,000 sehingga 250,000 tentera Farsi. Keperiwaian Leonidas ini sehingga hari ini dikenal oleh orang ramai sampai wujud sebuah filem mengenainya. Kita ada Leonidas sendiri, iaitu Lieutenant Adnan dengan 42 anggota platoon 7 Company C, batalion pertama askar Melayu yang menghadapi 13,000 askar Jepun. Platoon 7 ini sempat membunuh 800 askar Jepun sebelum mereka tewas sepenuhnya serta gugur kesemuanya, yakni hanya seorang sahaja yang hidup. Askar Jepun menikam jasad mereka bertubi-tubi menggunakan bayonet untuk melepaskan geram. Tidak pernah mereka dimalukan sebegini. Tidak pernah mereka menjumpai musuh yang begitu tinggi kehendak untuk melawan. Tidak pernah. Isteri Lieutenant Adnan bernama Sofia tengah mengandungkan anaknya. Akan tetapi Lieutenant Adnan tinggalkan isterinya demi berjuang untuk agama, bangsa dan tanah air. Itulah cinta yang sebenarnya, cinta yang mengatasi segala cinta. Cinta untuk 3 perkara ini, iaitu cinta kepada agama, bangsa dan juga tanah air. Ayuh, kita raikan hari ini 14 Februari sebagai mengingati cinta Lieutenant Adnan demi negara. Hari gugurnya Leonidas kita, hari gugurnya 300 orang Sparta kita, ulang tahun syahidnya perwira sebenar tanah Melayu. Aku sentiasa terfikir entah dari mana keberanian insan dan jeneral perang seperti bernama Lieutenant Adnan dan yang lain-lain yang jumlah tentera mengatasi jumlah kekuatan mereka. Bayangkan dengan 42 orang nak kena hadap gelombang 13,000 orang tentera. 13,000. Tak berganjak langsung di atas bukit tu. Dia boleh cekal kental lawan 13,000 orang tentera Jepun. Sampai peluru habis pun dia tak lari. Dia pakai bayonet dengan penumbuk. Keberanian mereka, aku tak mampu nak bayangkan. Ini salah satu kata-kata daripada penulis yang bernama Helmi Effendi yang ditulis dalam tajuk Jangan Selewengkan Sejarah Melayu. Maka pada tanggal ini 14 Februari akan diangkat sebagai tarikh memperingati gugurnya pejuang tanah air, iaitu Lieutenant Adnan. Dan marilah sama-sama kita menghadiahkan sekalung doa buat insan-insan yang selama ini berjuang bagi memastikan Malaysia bebas, aman dan merdeka. Al-Fatihah. Al-Fatihah dibaca. Amin. (14 Februari) ialah hari memperingati Lieutenant Adnan. Wira bangsa ini lambang semangat juang orang Melayu. Beliau menjadi bukti kecekalan dan juga keberanian dalam mengetuai 42 askar Melayu yang akhirnya syahid di medan perang tanpa takut dan gentar menghadapi serangan 13,000 anggota tentera Jepun dalam mempertahankan tanah Melayu. Maka jadikanlah hari ini hari kasih sayang rakyat Malaysia dalam mengenang kembali pengorbanan yang telah dicurahkan oleh prajurit negara. Baik, kita teruskan lagi kita punya perkongsian dengan fakta ringkas yang berkaitan dengan tajuk ni, iaitu Bukit Candu adalah lokasi pertahanan strategik, lokasi berlakunya peperangan Lieutenant Adnan dengan 13,000 anggota tentera Jepun tu. Lokasi pertahanan strategik iaitu Bukit Candu dan merupakan sempadan pertahanan terakhir bagi Singapura. Tanggungjawab mempertahankan lokasi itu tidak boleh diserahkan kepada calang-calang pegawai tentera. Atas faktor-faktor tersebut, Lieutenant Adnan telah dipilih. Dengan cuma berkekuatan 42 orang anggota, Lieutenant Adnan dan anak-anak buahnya berjaya membunuh 800 orang tentera musuh daripada 13,000 tentera Jepun tersebut. Oleh itu, pada tarikh tersebut, Lieutenant Adnan telah terkorban dalam pertempuran Pasir Panjang, Singapura. Semoga para pejuang yang gugur tergolong di kalangan para syuhada. Amin. (14 Februari) Hari Perhormatan. Pada hari ini, pada petang hening 14 Februari 1942, sekujur
tubuh kaku kelihatan tergantung di sebatang pokok di atas puncak Bukit Candu, Singapura. Mayat yang memakai uniform askar Melayu ini telah ditikam bertubi-tubi sebagai tanda pembalasan dendam dan marah kerana anak muda berpangkat Lieutenant inilah yang mengetuai barisan gagah, ampuh, berani dan hanya maut yang membuatkan mereka terhenti dari mempertahankan Bukit Candu, iaitu satu benteng pertahanan terakhir British di Singapura sebelum ditawan oleh pihak Jepun. Lehernya telah dikelar dan isi perutnya terburai di mamah bayonet tentera Jepun. Mayatnya dilarang diturunkan buat pengajaran untuk para penentang Maharaja Jepun. Kendati pun diperlakukan sedemikian, di tangannya sendiri telah terkorban berpuluh askar Jepun. Peluru habis, parang dilibas, parang tumpul, bayonet dikilas. Bom tangan juga telah habis dilempar ke arah musuh. Lieutenant itu lebih lera berputih tulang dari berputih mata melihat posnya ditawan dan kawasan jagaannya dirampas musuh. 48 jam sebelumnya, sekumpulan askar Melayu telah mematahkan serangan bertubi-tubi silih berganti Regimen Chrysanthemum tentera Jepun. 48 jam lamanya askar Melayu pimpinan beliau dari satu Melayu bertempur tanpa henti, berpekas semangat dan berjuang bersama Regimen Punjabi dan Saki-Baki British menentang keazaman Jepun melawan Singapura yang ketika itu sebahagian dari tanah Melayu. Jeneral Yamashita berkata selepas berjaya membunuh Lieutenant Adenan dan menawan benteng terakhir Melaya di Bukit Candu, kata-kata beliau ialah, jika terdapat 10 orang Lieutenant Adenan, belum pasti Melaya jatuh ke tangan Jepun. Musuh sekalipun turut mengagumi semangat berjuang anak Melayu ini, memimpin para pengawal Bukit Candu sehingga tisisan darahnya yang terakhir. Hari ini kita mengenang kecekalan dan pengorbanan beliau kerana pada hari ini, pada petang hening 14 Februari 1942, Lieutenant Adnan Saidi telah syahid menemui penciptanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Daripada Allah kita datang dan kepada Allah juga kita dikembalikan. Baik, kita teruskan lagi ya. Lieutenant Adnan Saidi, seorang pejuang negara yang dikenang. Pada tanggal 14 Februari adalah satu tarikh keramat pada negara dan yang pastinya ramai anak muda yang pada masa kini tidak tahu pada tarikh tersebut tersimpan kemas sejarah yang tersendiri. Namun, yang bermain di fikiran anak muda pada masa kini ialah tarikh tersebut merupakan tarikh hari kekasih yang diraikan di seluruh dunia dengan saling memberi bunga dan bertukar hadiah. Tidak semua mengetahui pada tarikh ini seorang perwira telah gugur. Jika mereka alpa, pastinya mereka akan terus leka dengan menyambut hari kekasih pada tarikh tersebut. Namun yang pastinya tarikh tersebut meninggalkan kesan yang mendalam pada sejarah negara kerana 14 Februari telah meruntun beribu jiwa dek kehilangan seorang pejuang negara, iaitu Lieutenant Adnan Saidi dan regimennya yang berperang bermati-matian mempertahankan tanah air pada ketika itu. Walaupun telah 75 tahun peristiwa tersebut telah berlalu, namun ia masih dikenang dalam lipatan sejarah negara. Adnan bin Saidi atau lebih dikenali sebagai Lieutenant Adnan Saidi dilahirkan di kampung Sungai Ramal, Kajang, Selangor pada tahun 1915 dan merupakan anak sulung dalam keluarganya. Adik-adiknya Ahmad Saidi dan Amarullah Saidi juga merupakan anggota tentera. Ahmad Saidi terbunuh dalam pertempuran selepas dia memasuki Angkatan Laut pada tahun 1939. Kapalnya iaitu HMS Pelanduk pada ketika itu telah ditenggelamkan oleh Jepun dalam pelayaran ke Australia, manakala adiknya yang termuda Amarullah Saidi telah selamat dari peperangan dan sekarang telah pun bersara serta menetap di Kajang, Selangor. Lieutenant Adnan Saidi menerima pendidikan awal di Pekan Sungai Ramal dalam aliran Inggeris. Dia merupakan pelajar yang rajin dan berjaya dalam pengajiannya. Selepas menamatkan pengajiannya, Adnan terpilih sebagai guru pelatih dan mengajar alma mater selama 1 tahun dan kemudiannya mengambil keputusan untuk memasuki tentera. Pada tahun 1933, ketika berusia 18 tahun, beliau merupakan salah seorang daripada 25 orang anak Melayu pertama yang dipilih untuk menyertai pasukan askar Melayu dan berjaya menamatkan latihan serta terpilih sebagai rekrut terbaik, lalu memasuki Regimen Askar Melayu Malay Regiment. Pada tahun 1936, Adnan dinaikkan pangkat ke sarjan dan kenaikan pangkat yang pantas bagi seorang tentera muda.
Pada tahun 1937, Adnan Saidi terpilih untuk mewakili platunnya dalam pembarisan memberi tabik hormat di London untuk menyambut pertabalan King George yang ke-6, dan tidak lama selepas itu Adnan Saidi sekali lagi dinaikkan pangkat kepada Kompani Sarjan Major, lalu dihantar ke Singapura bagi mengikuti kursus latihan pegawai, dan setelah menamatkan kursus Adnan Saidi dilantik sebagai ketua platoon ke-7 Kompani C dan dinaikkan pangkat ke Lieutenant. Sekembalinya Adnan Saidi dari London, beliau telah berkahwin dengan seorang guru di kampungnya iaitu Sofia Pakih Muda, dan dikurniakan 3 orang cahaya mata iaitu 2 orang putera yang diberi nama Mohtar dan Zainuddin serta seorang puteri. Namun begitu, puterinya meninggal sejurus selepas kejatuhan Singapura. Pada akhir 1941, Lieutenant Adnan Saidi ditempatkan di Singapura dan membawa keluarganya bersama-sama. Mereka tinggal di rumah besar Pasir Panjang dalam kawasan yang dihaskan untuk keluarga Regimen Askar Melayu. Apabila berita peperangan Perang Dunia Kedua semakin hampir dan pihak Jepun bersedia untuk menjajah Singapura, Lieutenant Adnan menghantar keluarganya kembali ke kampung mereka di Kajang. Dan ini merupakan masa yang paling getih bagi Lieutenant Adnan kerana isterinya Sofia sedang mengandungkan anak mereka yang ketiga dan merupakan kali terakhir mereka bersama. Sejarah pendaratan Jepun di tanah Melayu dan tindakan patah tentera Jepun memaksa tentera British mundur ke Singapura, dan pertempuran-pertempuran akhir mempertahankan Singapura termasuk pertempuran di Pasir Panjang yang lebih dikenali sebagai pertempuran Bukit Candu. Bukit Candu dinamakan sempena kilang proses candu yang dahulunya terletak di kaki bukit tersebut. Pertempuran sengit telah berlarutan selama beberapa hari sebelumnya. Tentera Jepun yang biasa bertempur dari ketumpukan tentera yang ke-25 yang terkenal berjaya mengatasi kedudukan pertahanan strategik di Singapura dan menandakan Bukit Candu sebagai sempadan pertahanan terhair. Ia merupakan kedudukan pertahanan penting di Singapura berasaskan 2 alasan strategik, iaitu boleh melihat bahagian utara Singapura, dan selain itu sekiranya pihak Jepun mengawal perang matang, ia memberikan mereka laluan langsung ke kawasan Alexandra. Kawasan Alexandra merupakan tapak depo pegalan peluru dan bekalan utama, hospital tentera dan kemudian utama tentera British, yang mana permatang tersebut perlu dipertahankan bersungguh-sungguh. Pertahanan permatang itu telah ditugaskan kepada Kompani C yang merupakan sebahagian satu pasukan kecil Batalion pertama Regimen Askar Melayu, Batalion 1 Melayu dan Batalion 2 Melayu bersama-sama dengan Batalion ke-2 Royal Regiment Tentera British yang dipusatkan menjadi Brigade Infanteri Pertama Melaya, First Malaya Brigade. Pada 13 Februari 1942, Division Chrysanthemum Tentera Imperial Jepun yang handal di bawah pemerintahan Lieutenant General Renya Mugaguchi menumpukan perhatian mereka kepada pesisiran selatan Singapura iaitu Pematang Pasir Panjang, yang mana pada pagi tersebut Pematang Pasir Panjang dibedil bertalu-talu dengan sokongan udara, mortar berat dan berdilan meriam. Kompani C dan Lieutenant Adnan ketika itu telah ditempatkan di perkampungan Pasir Panjang telah memberikan tentangan hebat, dan akhirnya tentera Jepun terpaksa berundur disebabkan tentangan sengit daripada Kompani C. Lieutenant Adnan dan orang-orangnya telah membina benteng pertahanan regimen di kawasan tanah tinggi yang dikelilingi sebagai celah ataupun bahasa Inggerisnya ialah gap. Walaupun memiliki bilangan anggota yang lebih ramai, pasukan Jepun di bawah Major Kimura gagal menembusi barisan pertahanan di celah gap. Sehingga kan pada tengah malam 14 Februari 1942, Kompani C menerima perintah untuk bergerak ke pertahanan baru iaitu PT-226 di Bukit Candu. Lebih ramai askar tambahan ditempatkan ke pasukan di bawah pimpinan Lieutenant Adnan Saidi yang menjadikan jumlah keseluruhannya 42 orang anggota. Selepas meninjau persekitaran dengan cermat, Lieutenant Adnan Saidi memerintahkan orang-orangnya untuk memperkukuhkan benteng pertahanan mereka dengan beg pasir sehingga kawasan bukit tersebut dikelilingi dengan benteng beg pasir. Pada awal petang 14 Februari 1942, pihak Jepun melancarkan serangan berhelah iaitu daripada jalan Pepys Road mendaki ke PT-226 Bukit Candu, dan pada tarikh tersebut Lieutenant Adnan Saidi yang ketika itu berusia 27 tahun memantau kontijen tentera Sikh daripada tentera British Indian Army yang sedang mara. Penglihatannya yang sungguh tajam dan kecerdasan fikirannya membolehkan Lieutenant Adnan perasan sesuatu tidak kena apabila menyedari tentera bertubuhan yang mara itu bergerak dalam kumpulan berempat dan bukannya bertiga seperti tentera British. Dan menyedari hal tersebut, Lieutenant Adnan Saidi dan anak buahnya melepaskan tembakan dan berjaya membunuh sekitar 20 orang musuh pada jarak dekat, dan dengan itu memaksa tentera Jepun tersebut berundur.
2 jam kemudian tentera Jepun telah melancarkan serangan besar-besaran dalam bilangan yang besar. Serangan tersebut menumpaskan Lieutenant Adnan Saidi dan tenteranya. Dengan bilangan yang jauh lebih kecil dan kekurangan peluru, Regimen Melayu bertempur dalam pertempuran sehingga ke mati. Walaupun Lieutenant Adnan terkorban, namun lebih 800 tentera Jepun telah berjaya dibunuh pasukannya. Pelbagai versi mengatakan setelah terkorbannya Lieutenant Adnan, pelbagai cara untuk mengaitkan mayatnya dilakukan oleh tentera Jepun, dan antaranya dari kisah dari Korporal Yaakob yang mendapat pingat keberanian Medal of Gallant, merupakan salah seorang daripada mereka yang terselamat dalam pertempuran Bukit Candu. Dalam kacau bilau pertempuran, beliau yang cedera jatuh di atas mayat mereka yang terkorban. Beliau terselamat dengan berpura-pura mati di samping mayat rakannya dan melihat kematian mengerikan Lieutenant Adnan Saidi. Musuh yang menang berjaya menawar Lieutenant Adnan, dan akibat perasaan marah kerana keberaniannya melawan Jepun, ketua pelantik tersebut telah diseret sebelum diserkup dengan gurni. Tentera Jepun kemudiannya telah menggantungkan kakinya pada pokok ceri kerana meradang akibat kehilangan ramai rakan. Tentera Jepun kemudiannya telah menikamnya dengan bayonet berkali-kali. Dalam kejadian lain disebut lehernya telah dikelar. Kejadian ini dilihat oleh Korporal Yaakob sendiri selepas pertempuran, dan pihak Jepun melarang sesiapa pun menurunkan mayatnya untuk dikebumikan, dan tiada seorang pun yang berani. Malah menurut beberapa sumber, tubuh Lieutenant Adnan Saidi yang dicacatkan itu dibakar menjadi abu. Keberanian Lieutenant Adnan Saidi bersama 42 orang anggota askar Melayu yang telah bertempur memati-matian untuk mempertahankan pematang Pasir Panjang yang merupakan satu episod yang kini kekal dalam lipatan sejarah. Pertempuran sengit itu disebut khusus dalam perutusan Lieutenant General A.E. Percival berkenaan pemetaan operasi Melaya dari tarikh Disember 1941 sehingga 15 Februari 1942, yang dalam ucapannya seperti berikut, iaitu selepas 2 jam dibedil dengan meriam dan mortar, tentera Jepun menyerang Regimen Melayu yang mempertahankan Pasir Panjang. Regimen Melayu bertempur dengan gagah beraninya tapi mengalami kehilangan jiwa yang teruk, dan menjelang petang musuh sampai ke celah, iaitu di pematang Pasir Panjang. Keberanian Lieutenant Adnan Saidi dan rakannya yang bertempur bermati-matian adalah episod yang kekal dalam kitab sejarah. Biar putih tulang, jangan putih mata. Itulah kata-kata pembakar dan menyemarakkan lagi semangat juangnya supaya tidak gentar menghadapi Jepun demi mempertahankan tanah Melayu sehingga titisan darah yang terakhir. Apakah perjuangan dan permanen Lieutenant Adnan mengandaikan nyawanya dalam usia 27 tahun berbaloi? Masih adakah anak bangsa pada hari ini mahu mengikut jejak langkahnya? Pastinya jika Lieutenant Adnan dapat melihat Malaysia pada hari ini, Allahyarham pasti tidak menyesal mempertahankan negara dengan darahnya. Keberanian Lieutenant Adnan turut diakui oleh Jeneral Ramashita yang dikenali sebagai Harimau Malaya ketika itu, yang mana beliau sendiri mengatakan jika terdapat 10 orang Lieutenant Adnan, pasti Malaya tidak jatuh ke tangan Jepun, malah Jepun memerlukan 10 batalion lagi untuk menawan tanah Melayu. Iktibar dan pengajaran boleh diperoleh dari kisah keberanian beliau adalah semangat cintakan negara hendaklah dengan sepenuh hati. Jika seluruh prajurit negara dan rakyat Malaysia mempunyai semangat seperti beliau, pastinya negara ini tidak mudah dijajah atau ditewaskan musuh. Rakyat Malaysia akan lebih bertanggungjawab dan tidak sesekali menggadaikan maruah demi kepentingan diri sendiri, dan tidak akan sanggup memperjudikan nasib negara untuk perjuangan yang tidak jelas dan merugikan. Rakyat Malaysia khususnya generasi muda, mereka perlu didedahkan dengan kekuatan sejarah agar tidak sesekali alpa dengan kemakmuran yang dikecap, dan harus menjadikan semangat Lieutenant Adnan sebagai pemangkin kepada perpaduan dan juga cintakan kepada negara. Baik, sikit lagi untuk kita tamatkan pembincangan pada ini, iaitu 42 orang askar Melayu melawan 13,000 askar Jepun. 13,000 askar berani Jepun 18th Division diketuai oleh Ritaguchi Renya bertempur dengan 42 orang anak Melayu dari Batalion Regimen Askar Melayu Diraja RAMD. 7 Platoon C Company diketuai oleh Lieutenant Adnan di Opium Hill ataupun dikenali sebagai Bukit Candu. Meskipun 42 orang anak Melayu ini hanya tinggal bayonet dibandingkan dengan askar Jepun lengkap dengan kereta kebal, pesawat tempur dan mortar, mereka tetap menggila dan stronghold. Ini ulangan ayat tadi daripada General Tomoyuki Yamashita. Jika ada 10 orang tentera seperti dia, iaitu Lieutenant Adnan, mungkin tentera Jepun perlukan 10 lagi division atau tidak mampu menakluk Melaya.
Baik ya, ini kata-kata penutup untuk perbincangan kita pada hari ini, iaitu hari ini 14 Februari adalah merupakan tarikh keramat yang tidak akan kita lupa bahawa gugurnya pahlawan negara Lieutenant Datuk Adnan Saidi, iaitu seorang anak kelahiran kampung Sungai Ramal Luar, Kajang, selangor bagi mempertahankan tanah air tercinta di Bukit Candu, Singapura. Al-Fatihah dibaca untuk beliau. Amin. Yalah, apa ni, jangan kita lupa ya, hari ni hari apa, iaitu 14 Februari, hari di mana pengakhiran hidup Lieutenant Adnan Saidi mempertahankan negara, iaitu masa tu di Singapura. Dia berjuang bertempur dengan dia punya platoon, dia punya rakan-rakan pasukan, melawan dengan 13,000 askar Jepun. Kita tak boleh nak bayangkan macam mana keadaan beliau genting pada itu ya. Dan kalau kita tengok pada tulisan sejarah tadi, di mana cara kematiannya amat sadis ya. Diikat di pokok, dimasukkan dalam guni, kemudian ditikam berkali-kali dengan bayonet. Zaman dulu dia punya senapang tentera pihak Jepun ni memang diletakkan macam pisau. Jadi bila dapat senjata tu, dia dah ikat dekat pokok, terus ditikam berkali lah. Maksudnya bila dia masuk, tikam. Masuk ke kem yang tempat dia tawan, lepas tu keluar pun tikam. Itu yang ni tak silap saya, masa saya baca buku sejarah, masa tu mata pelajaran alam dan manusia ada sikit topik sejarah lah. Bila saya baca tu macam, bayangkan masa tu umur saya 9 ke 10 tahun ya, 10 ke 11 tahun, saya dah baca cerita tu, macam saya timbul minat, macam yalah, kita punya pahlawan kan, bergolok gadai mempertahankan negara, sanggup tinggalkan anak dan isteri di kampung demi mempertahankan melindungi mereka daripada serangan musuh lah. Sebab kita tengok masa zaman tentera Jepun dulu, bila dia tawan di tanah Melayu, banyaklah kes-kes berlaku, kehilangan anak-anak perempuan, anak kecil, orang-orang tua yang mati dibunuh, yang dituduhnya tali barut British. Macam kita tengok cerita Saji Hassan tu kan, filem Saji Hassan arahan Allahyarham Tan Sri Ramli kan. Memang susah. Lepas tu yang tali balik Jepun pula ketika itu memang dapat kemewahan lah, sebab mereka berpayungkan Jepun sebagai dia orang punya nak cari rezeki lah dengan pihak tentera Jepun. Tapi dia silap, sebab pihak tentera Jepun pun tak lama memerintah tanah Melayu dan di sekitar Asia Tenggara. Kerana lepas berlakunya pengeboman Hiroshima dan Nagasaki, yang telah mengisytiharkan daripada Maharaja Jepun bahawa Jepun telah menyerah kalah, masa tu British datang semula. Tapi sebelum British datang tu berlaku pula tragedi lain, iaitu pada 14 hari sebelum British datang ada pula serangan pengganas daripada komunis, yang mereka telah dibekalkan senjata oleh pihak British untuk lawan Jepun, yang di bawah nama AMCJA, Anti-Malayan People. Macam ni, nanti saya pun ingat lupa lah. AMCJA lah tak salah saya. MPAJA, Malayan People Anti-Japanese Army, Malayan People Anti-Japanese Army. Itu kalau yang komunis tu nanti kita akan masuk pada perbincangan yang lain lah, insyaAllah, jika ada kelapangan. Jadi pada hari ini kita baca tajuk ini, perbincangan kita pada hari ini. Dan kita kena ingat ada satu dalam petikan surah Ali Imran ayat 199, maksudnya ialah, janganlah kamu mengira bahawa orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Ini janji Allah kepada mereka-mereka yang mati syahid mempertahankan agama, bangsa dan negara. Dan kita syukur kepada Allah dan terima kasih tak terhingga kepada pejuang-pejuang yang gagah berani mempertahankan tanah air kita. Dan semoga semangat tu menjadi contoh dan menguatkan semangat pada generasi kita yang baru pada satu masa yang kelak. Dan kita sedekahkan Al-Fatihah kepada mereka-mereka yang berjuang mempertahankan tanah air kita ni sehingga kita telah merdeka. Okey ya. Saya rasalah
cukup setakat itu saja dulu untuk bincang kali ini. Dan sekiranya anda berminat untuk membaca dan menghayati pengkongsian video kita pada hari ini, boleh tengok link deskripsi dalam video ni untuk bacaan lanjut lah. Sebab tujuan saya bercerita ni, sebab saya dah menulis, jadi tujuan saya bercerita ni supaya yang tak minat membaca tu bolehlah jadikan video ni sebagai rujukan. Kan kadang-kadang ada setengah insan tu dia suka menonton video, tengok kan percakapan, sebab kadang-kadang ada yang tak minat tu membaca. Jadi pada yang berminat tu dah tengok video ni, berminat untuk membaca dan mengkaji tentang perkongsian pada hari ini, boleh klik pada video bawah. Okey, baiklah, itu saja dulu perkongsian daripada saya untuk anda semua. Terima kasih kerana tonton video ini sehingga habis. Jangan lupa tekan like, subscribe, share. Jumpa lagi anda pada video yang akan datang. Terbaik.